Dalam video kali ini saya nak kongsi dekat anda semua cara untuk install PSP dekat dalam PS Vita korang. So sebelum kita mulakan video kali ini, pastikan korang dah install custom firmware dekat dalam PS Vita korang. Memandangkan yang untuk guna PSP dekat dalam PS Vita korang kena ada custom firmware. Lagi satu benda yang paling penting adalah korang kena ada memory card dekat dalam PS Vita korang. So korang juga boleh guna SD2 Vita kalau korang ada SD2 Vita. So tanpa membuang masa, mari kita mulakan video tutorial kita pada kali ini. Okay, so pertama sekali apa yang korang perlu buat adalah korang kena buka korang punya PC, and then korang kena download barang terlebih dahulu sebelum kita boleh install PSP dekat dalam PS Vita kita. So first sekali korang kena klik dekat link dekat bahagian bawah, which is dia akan bawa korang dekat satu website ni iaitu github.com. So dekat dalam GitHub ni korang boleh tengok yang ni adalah 6.61 Adrenaline/7. So Adrenaline ni adalah PSP emulator yang korang boleh guna dekat dalam PS Vita korang. So untuk download Adrenaline ni korang just scroll bawah sampai korang tengok ada adrenaline.vpk. So dekat bahagian adrenaline.vpk ni korang just klik, and then dia akan download dekat dalam PC korang. So lepas korang download Adrenaline, korang kena letak dekat bahagian desktop ataupun dekat mana-mana bahagian yang korang senang nak jumpa. So dekat sini saya dah letakkan Adrenaline.vpk ni dekat bahagian desktop, memandangkan yang ianya memudahkan saya untuk tunjuk korang apa yang korang perlu buat seterusnya. Pergi balik dekat PS Vita korang, and then korang kena launch Vita Shell. So kalau korang tak jumpa Vita Shell ni dekat dalam PS Vita korang, itu bermaksud yang korang belum lagi install custom firmware dekat PS Vita korang. So untuk video custom firmware saya ada buat dua tutorial yang berbeza, which is satu tutorial untuk latest firmware 3.73, di mana yang satu lagi adalah untuk 3.60 hingga 3.68. So korang boleh prefer video saya dekat dalam channel YouTube saya ni untuk tutorial cara untuk install custom firmware untuk PS Vita korang. So kat sini korang kena launch Vita Shell. Okay, so dekat dalam menu Vita Shell ni korang tekan butang start, and then pastikan yang korang punya USB device ni korang pilih SD2 Vita kalau korang ada PSD2 Vita, and kalau sekiranya korang tak ada SD2 Vita, korang guna memory card, so korang kena pilih memory card. So pastikan yang korang tak guna benda yang lain selain daripada SD2 Vita ataupun memory card. So manakala yang saya ada SD2 Vita, so saya akan pilih SD2 Vita dekat bahagian USB device ni. Baiklah, so kembali ke menu Vita Shell kita. So dekat sini korang kena tekan butang select, and dia akan bagi tahu connect this system to a PC system using a USB cable. So sekarang ni korang kena connect korang punya USB, which is USB yang korang guna untuk charge PS Vita korang. So sekiranya korang tak ada charger yang korang boleh cabut, which is yang bahagian ujung ni korang cucuk dekat bahagian adapter. So sekarang ni kita kena connect kabel ni dekat sebelah ni dekat PS Vita kita, mana bahagian yang satu lagi korang kena connect dekat PC korang. Okay, so sekarang ni saya dah connect saya punya USB cable. Okay, so sekarang ni korang boleh tengok yang korang dah pun boleh access korang punya memory card menggunakan Vita Shell. So itu adalah kelebihan Vita Shell, korang boleh access korang punya memory card dekat dalam PC korang dengan menggunakan USB cable. So sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat satu folder baru. Tekan klik kanan dekat bahagian memory card korang, iaitu root memory card korang, and then klik new, and then klik folder. Lepas korang klik dekat new folder, korang kena namakan folder ni, rename sebagai VPK. So untuk folder yang kita buat sebentar tadi, kenapa saya suruh korang buat satu folder VPK ni adalah nanti bila korang download mana-mana VPK punya file, korang just letak dekat dalam folder VPK ni. So sekarang ni buka folder VPK yang korang buat tadi, and then korang kena copy adrenaline.vpk. Lepas tu korang kena paste dekat dalam VPK folder, which is folder yang korang buat tadi. So pastikan yang adrenaline.vpk ni dekat bahagian dalam folder VPK yang korang buat. Okay, so seterusnya korang kena buat satu folder baru, and then namakan folder ni sebagai ISO. Kegunaan folder ISO ni pula, korang kena letak game untuk PSP dekat dalam folder ni. So untuk game PSP ni korang boleh Google, korang boleh cari sendiri dekat dalam Google ataupun mana-mana internet browser yang korang ada. So just type PSP ISO, korang akan tengok banyak games PSP yang korang boleh download lepas korang search PSP ISO.
So banyak website yang menyediakan games PSP ni secara percuma lepas korang search kat Google. So just download mana-mana games yang korang nak test untuk PSP ni. So macam ni rupa dia bila korang dah download games PSP. Klik kanan and then korang klik properties. So make sure yang korang tengok benda yang sama ni. Yang dekat bahagian this image file ni dia bagi tahu .iso. So ini maksud yang games ni adalah untuk PSP. And pastikan yang korang tak download game untuk PS Vita, manakala yang kita nak guna PSP punya emulator. So bukan untuk PS Vita punya games. Okay, so lepas korang dah download korang punya games, copy games korang tadi and then paste dekat dalam bahagian ISO folder yang korang buat dekat dalam memory card korang. Okay, so sekarang ni dia dah habis pun copy ISO tadi, which is game tadi. Disconnect korang punya USB daripada PS Vita korang. Okay, so now pergi balik. Kalau korang punya PS Vita tu dalam keadaan sleep mode, korang kena boot balik. Lepas korang boot balik, korang boleh tengok yang korang still dalam Vita Shell punya menu. Manakala yang kita copy barang tadi, kita still dekat dalam Vita Shell punya menu. So dekat bahagian ni, korang kena cari bahagian UX0 untuk user yang pakai SD2 Vita. And untuk korang yang guna memory card, which is official Sony memory card, korang pergi kat bahagian URO. So saya akan pergi kat bahagian UX0. And then dekat sini korang kena pergi dekat VPK punya folder. So korang boleh tengok kat bahagian bawah tu VPK punya folder. Okay, buka and then korang kena install adrenaline.vpk. Alright, so lepas selesai korang just pergi balik dekat bahagian menu and korang akan tengok ada bubble adrenaline yang dah korang install tadi. Okay, so sebelum korang buka adrenaline ni, make sure korang connect korang punya PS Vita ke Wi-Fi dah terlebih dahulu. Manakala yang kita nak download firmware lepas kita run adrenaline ni nanti. So korang kena connect korang punya PS Vita dekat Wi-Fi. So saya akan connect saya punya PS Vita ni ke Wi-Fi. Okay, so sekarang ni saya dah pun connect saya punya PS Vita ke Wi-Fi. Now korang dah boleh buka adrenaline. So launch adrenaline. So lepas korang launch adrenaline, korang akan tengok menu seperti ni. Selepas korang connect ke bahagian Wi-Fi. So sekiranya korang tak connect korang punya PS Vita kat bahagian Wi-Fi, korang kena install secara manual untuk firmware PSP ni. So sekarang korang just tekan butang X untuk download korang punya firmware. Dan dia ni akan ambil masa sekali lagi untuk dia download dan juga install firmware 6.61 kat dalam PS Vita korang. So korang kena tunggu sampai dia habis download and kita akan proceed apa yang kita kena buat seterusnya. Alright, so lepas dia habis download, dia akan bawa korang balik dekat bahagian menu ni. Buka adrenaline sekali lagi. So dekat sini korang kena tekan butang X untuk install firmware 6.61. So korang just tekan butang X untuk dia install dekat PS Vita korang. So maaf saya lupa dekat bahagian ni korang kena install lepas korang download. So untuk tadi korang download and sekarang ni kita install pula. Okay, so sekarang dia akan bagi tahu the firmware has been installed. Lepas tu korang kena tekan butang X untuk reboot untuk reboot ke mode PSP. So lepas korang tekan butang X, dia akan boot korang punya PS Vita ke mode PSP. So sekarang ni korang boleh tengok yang sekarang kita dah pun install PSP dekat PS Vita kita. And mana-mana fungsi yang korang tengok dekat dalam PSP, korang akan jumpa and korang akan guna dekat mode ni, iaitu adrenaline ni. Okay, so buat masa ni kita belum lagi pindahkan game dekat dekat bahagian games ni. So sekarang tekan butang home ni lama-lama sampai dia keluar mode macam ni. Korang kena tekan settings. Lepas tu pilih exit PSP EMU application. Jadi akan bawa balik ke layar utama. Now kita kena buka Vita Shell sekali lagi. And then korang kena pergi dekat bahagian UX0 ataupun URO kalau korang guna memory card macam yang saya cakap tadi. So pergi kat bahagian memory card korang. And then kat sini korang kena cari folder ISO, di mana yang kita letak game PSP kat folder ISO dekat kalau korang ingat balik mula-mula tadi, tekan butang segitiga dekat bahagian ISO ni. And then korang kena pilih move. Okay, so lepas korang pilih move, korang pergi dekat bahagian PSP EMU. Kat bahagian ni korang boleh tengok PSP EMU. And then korang akan tengok ada
PSP folder dekat dalam bahagian PSP-MU ni. So sekarang ni pilih korang boleh tengok yang bila korang select PSP ni dia akan tunjuk warna hijau. So make sure korang tak pilih bahagian PSP ni, korang pilih dekat 2 titik dekat bahagian atas ni. Sekarang tekan butang segitiga and then korang pilih paste. So pastikan yang korang paste dekat bahagian UX0 ataupun UR0 PSP-MU. So macam ni lah rupa dia. Dekat bawah kita ada PSP dan dekat bahagian atas kita ada ISO. Ok, so sekarang ni pergi balik dekat layar utama dan kita akan buka balik Adrenaline. Alright, so lepas kita boot balik ke mod PSP, pergi dekat bahagian games and then pilih memory stick. So kat sini korang boleh tengok games yang korang alih tadi. Sekarang ni korang dah boleh main dekat dalam Adrenaline ni, which is PSP punya emulator. So itu je lah untuk video kali ni. Saya harap video ni membantu korang sekiranya korang nak install PSP dekat dalam PS Vita korang. So terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni sampai habis. Saya akan jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum. Kita akan jumpa dalam next video. Bye semua.